Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini Taliban, ini biadab yang bertua. Memang kurang ajar, ini bawa mata layar dulu sini. Something, what you want. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat meninggalkan kediamannya di Sungai Long di sini. Presiden PKR itu bagaimanapun hanya memaklumkan keluar untuk pergi ke pejabat bagi bekerja. Ketika ditanya sama ada beliau akan ke Istana Negara petang ini, Anwar tidak menjawab pertanyaan itu. Pergi kerja pejabat. Selepas itu balik rumah, katanya kepada pemberita yang menunggu di luar kediamannya. Bagaimanapun, BH difahamkan ahli Parlimen Tambun itu keluar untuk ke Hotel Seri Pasifik di Ibu Negara, dipercayai untuk pertemuan dengan ahli Parlimen Barisan Nasional BN. Penentuan siapa bakal menjadi Perdana Menteri ke-10, sama ada Anwar atau Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dijangka terjawab hari ini, bergantung pada siapa berjaya menarik sokongan Barisan Nasional BN serta gabungan parti-parti lain untuk bekerjasama. Terdahulu, BH difahamkan, 30 ahli Parlimen BN dikatakan hampir mencapai kata sepakat untuk tidak menamakan mana-mana pemimpin daripada PH atau PN sebagai calon Perdana Menteri. Mereka sebaliknya bersetuju mempersembah cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini supaya fungsi kerajaan sementara yang sedang berjalan diteruskan dalam satu tempoh tertentu sehingga sebuah kerajaan baharu dibentuk kelak. Sumber parti itu memaklumkan, semua ahli Parlimen BN dijadual menandatangani satu akaun bersumpah SD pagi ini bagi menzahirkan cadangan itu untuk dipersembah kepada Agong sebelum jam 2 petang ini. Pada PRU 15, PH memperoleh 82 kerusi Parlimen, manakala PN pula mendapat 73 kerusi. Untuk menubuhkan kerajaan, sesebuah parti atau gabungan parti perlu mendapat majoriti mudah sokongan 112 ahli Parlimen daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Kata sumber itu lagi, kesepakatan itu selepas BN tidak mempunyai jumlah ahli Parlimen mencukupi untuk membentuk kerajaan, namun sedar suasana politik tidak menentu juga memaksa fungsi sebuah kerajaan sementara diteruskan khususnya dalam menjamin kelancaran urusan Parlimen dan pentadbiran kerajaan. BN tak boleh menawarkan sebarang rundingan dengan mana-mana gabungan membentuk kerajaan. BN parti yang kalah dan bilangannya kecil, gabungan yang menang seharusnya berunding mencari jumlah sokongan dari parti lain untuk bentuk kerajaan, katanya. Semalam, media melaporkan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk melanjutkan tempoh masa selama 24 jam lagi kepada parti politik untuk membentuk kerajaan yang sepatutnya sehingga jam 2 petang semalam. Selaras lanjutan itu, parti politik memiliki lebih masa untuk merundingi pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 PRU 15 sekaligus menamakan seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-10. Ditanya sama ada tempoh masa ditetapkan dalam SD bagi meneruskan cadangan fungsi kerajaan sementara, sumber berkenaan memberitahu ia seelok-eloknya sehingga sebuah kerajaan baharu dibentuk. Tok Mat Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan pun sudah nyata hasrat untuk BN membantu teruskan fungsi kerajaan sementara ketika waktu peralihan pasca PRU. Ini sebahagian usaha tak mahu lagi kebuntuan politik seperti ini berterusan, katanya. Muhammad dalam entry di Facebooknya malam tadi menyatakan BN tiada kuasa untuk menubuhkan kerajaan, sebaliknya mencadangkan supaya PN dan PH bergabung membentuk kerajaan selepas dua parti itu memperoleh bilangan ahli Parlimen tertinggi. Kami BN menerima keputusan rakyat yang menolak BN. Maka kami bersedia menjadi pembangkang yang bertanggungjawab, check and balance kerajaan baharu. Bagaimanapun, jika bantuan kami diperlukan dalam waktu peralihan pasca PRU ini, kami tetap sedia menyumbang kepada pembukaan bicara yang ikhlas dan terbuka, kata bekas Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga timbalan pengerusi BN. Pertemuan ahli Parlimen BN dan PH semalam menemui jalan buntu selepas tiada sebarang SD ditandatangani bagi menyokong pencalonan Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Ketika usaha digiatkan pemimpin tertentu dalam BN supaya gabungan PH dan BN direalisasikan, wujud protes dari kalangan ahli Parlimen gabungan itu sendiri yang menentang usaha itu. Selain Naib Presiden UMNO yang juga ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pemimpin lain yang dikatakan turut menentang usaha menggabungkan BN dan PH adalah Bendahari BN yang juga ahli Parlimen Sembrong, Datuk Seri Hishamuddin Hussein.